air kencing unta. Kalau kita pakai khurafat, konon-konon kalau tak mata, mata tak nampak-nampak. Sebelum kita bercakap panjang, tuan-tuan, marilah kita sama-sama tuan-tuan membaca doa. Tuan-tuan Allah SWT menyuruh kita macam apa lah kan. Kita ni asal cepat nak balik, cepat nak balik, cepat ni lepas nak balik dah kasih. Ustaz akan duduk di sini. Ustaz duduk di bawah. Malaysia boleh. Dia boleh. Sini. Okey. Tapi Ustaz akan duduk di sini. Ustaz duduk di bawah. Ya. Kalau kita tengok ada yang tulis kan. Main cinta leha selama-lamanya kan. Jadi macam-macam ada di sini ya. Jadi tuan-tuan dan puan hadirin rahmati Allah. Jadi cerita dalam bas tadi, masih ingat lagi cerita dalam bas? Maka Nabi pun dikatakan sampai daripada Madinah. Maka Nabi pun dikatakan sampai di satu tempat, lagi 1 kilometer ataupun setengah kilometer lagi nak sampai ke Tanah Haram Mekah tu. Maka Nabi pandai, Nabi pun berhenti sebelumnya. Ingat kata Ustaz, Nabi pandai, lagi lambat pakai ihram, lagi lambat terperangkap dalam pantaran ihram, lagi lambat kita niat umrah, lagi lambat kita terperangkap dalam ihram. Begitulah Nabi Muhammad SAW, perancangan dia baik. Lalu Nabi pun dikatakan berhenti di sini. Di sini dikatakan ada satu perkampungan, kerana depan tu ada satu telaga. Maka telaga itulah dikatakan telaga Hudaibiyah, sebab dikatakan di sinilah perkampungan yang ada Hudai. Hudai ni petunjuk, Biyah tu air petunjuk itu. Ini dikatakan perkampungan Hudaibiyah. Baik. Jadi di sinilah tuan-tuan Allah, Nabi dikatakan berhenti. Lalu persoalannya disebut, di manakah Nabi duduk, di manakah Nabi berkemah, dan di manakah Nabi dikatakan menanti Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ketika mana memohon izin untuk masuk ke Mekah.
Lalu tuan-tuan rahmat Allah, nampak tak batu ini yang keliling dia, nampak tak kecil? Maka inilah yang dikatakan Masjid Hudaybiyah pada zaman Abbasiyah Osmaniyah yang didirikan sebagai monumen ingatan. Di sinilah tempat Nabi menanti Sayyidina Osman, Nabi sujud semayang. Sebab itu di sini dikatakan semayang itu sujud. Mim tu tempat sujud, Masjid Hudaybiyah. Dan di sinilah dikatakan kemah Rasulullah SAW, tempat Nabi semayang dan duduk menanti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana di tengah itu disebut dengan jelas, antaranya oleh Dr. Asum Sudi, di pertengahan Masjid Hudaybiyah lama, inilah Masjid Hudaybiyah lama, itu Masjid Hudaybiyah baru. Nampak tak? Inilah Masjid Hudaybiyah lama. Maka dikatakan pertengahan di arah sebelah kanan utara, itu dia menandakan ada sebuah pohon pokok. Sebab itu Nabi cerdik, Nabi buat kemah di bawah sebuah pokok. Maka sebab itulah hadirin rahmati Allah, dikatakan inilah tempat yang dikatakan Nabi menanti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, ketika mana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, subhanallah tabarakallah, pergi, rupa-rupanya pergi tak kembali. Rupa-rupanya tak balik. Patutnya kalau pergi kerja minta izin balik terus pergi kan. Sebab itulah Nabi dah bersedia dengan ihram, dengan bahu kanannya yang dikatakan sasa. Bila masuk je ke Mekah, walaupun senjata tak ada, tapi orang kafir Quraisy nampak bahu yang sasa, nak serang tak berani. Ya Allah, bayangkan bahu dia macam tu, kalau dia angkat pedang macam mana kan. Sebab itulah dikatakan bermulanya antara tasyrik diperundangkan ittiba bagi lelaki menampakkan bahu kanan, kerana sebab Nabi nak tawaf dengan menampakkan bahu kanan, supaya orang-orang kafir Quraisy kalau tawaf nampak bahu kanan terbuka, dia tak kacau sebab nampak kegerahan umat Islam. Itulah ceritanya sunat ittiba di bahu kanan ketika tawaf. Sebab Nabi nak pergi tawaf, Nabi pun membukakan bahu sebab ada orang kafir Quraisy di keliling Kaabah. Baik, tetapi tak balik-balik. Maka akhirnya terimalah perkabaran Rasulullah SAW, terima kabaran Sayyidina Utsman bin Affan telah mati dibunuh kerana atas kemarahan kafir Quraisy. Islam nak masuk ke Mekah melalui Hudaybiyah, iaitu daripada Madinah. Maka sebab itulah hadirin rahmati Allah Taala, ustaz pendekkan saja, akhirnya Nabi Muhammad SAW lepas mendapat khabar tersebut, alangkah dikatakan duka cita dan marahnya, maka Nabi Muhammad SAW dikatakan telah mula merancang untuk menyerang Mekah. Maka sebab itulah kafir Quraisy melalui Abi Sufyan, ketua panglima, ya tak usah tunjuk rumah dia tu, yang akhirnya kita tengok makam dia di Madinah kan. Maka Abi Sufyan telah mendengar perkabaran ini, maka mereka bimbang. Mereka tahu kalau Islam ni datang menyerang, mereka akan berperang kerana Allah. Sebab itulah Abu Sufyan dan rombongan kafir Quraisy telah datang bertemu Rasulullah di Hudaybiyah. Di sinilah hadirin rahmat Allah untuk berbincang, memberitahu sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan masih lagi hidup, dan mereka pun dikatakan boleh membebaskan Sayyidina Utsman dan juga membenarkan umat Islam masuk ke Mekah dengan perjanjian. Maka perjanjian itulah dicipta, dan inilah di sini dipanggil bumbak perjanjian. Di sinilah dipanggil perjanjian Hudaybiyah. Antaranya memang nampak Islam tu kalah dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, tapi kita mengambil pelajaran falsafah haji dan umrah sebaliknya, iaitu hero memang jatuh dulu, betul? Hero jatuh dulu, maka perjanjian kafir Quraisy dia senang je, dia nak Islam jangan masuk. Maka perjanjian pertama, Islam tak boleh masuk ke Mekah yang sekarang Hudaybiyah ni, kena patah balik ke Madinah. Yang kedua, perjanjian dia adalah maka Sayyidina Utsman bin Affan dibebaskan. Yang ketiga, maka Nabi cerdik. Antaranya Nabi kata umat Islam yang berada di Mekah jangan diusik. Yang keempat, Nabi setuju, iaitu Islam hanya boleh masuk ke Mekah selepas daripada tahun ke-7 Hijrah, 8, 9 dan sebagainya. Nampak tak? Yang ke-10, maka perjanjian tersebut dikatakan, Nabi kata, maka dibenarkan umat Islam pergi ke Mekah dan orang kafir Quraisy pergi ke Madinah. Dan banyak lagi perjanjian Hudaybiyah yang dicipta, tetapi rupa-rupanya nampak tak orang kafir Quraisy, dia tak nampak strategi Nabi, kalah dulu tapi menang kemudian. Pada orang kafir Quraisy, Islam tak dapat masuk daripada Hudaybiyah, seolah-olah macam Islam tu penakut, lemah. Tetapi Nabi cerdik, rupanya Nabi mengajar kita, kalau orang lelaki dapat pesa, keputusan pesa tak elok, kalau tak dapat kerja dulu, jangan takut, Islam tu jatuh dulu. Sebab itu rupanya Nabi cerdik, Nabi pun berundur. Tetapi orang kafir Quraisy ketawakan, Islam tak dapat masuk Mekah, Muhammad balik dengan pakai ihram. Rupa-rupanya ada falsafah di sebaliknya. Maka di sinilah bagi perempuan yang haid, nampak tak pengajarannya? Nabi ajar macam mana nak balik pakai ihram, mana boleh balik pakai ihram. Sebab tu kafir Quraisy, Muhammad balik pakai ihram. Mestilah orang Madinah ketawakan kan, betul? Sebab orang Madinah ni ada Bani Quraisy, orang Yahudi. Sebab itu Nabi cerdik, rupa-rupanya dalam Islam ni ada penyelesaiannya. Rupanya kafir Quraisy terkejut, Nabi balik Madinah walaupun tak lagi Mekah perjanjian dia, Nabi tetap balik tak pakai ihram. Maka Nabi mengajar, Allah memperundangkan tahallul ihsar.
Kalau ihsan tu apa? Tahallul tu menghalalkan ihsan sebab terkepung. Terkepung ni apa? Kalau kita belajar kat hotel, terkepung kerana haid kan, tak boleh nak tawaf. Yang ni Nabi terkepung sebab tak boleh pergi Mekah. Lalu dikatakan Nabi pun sembelih seekor kambing untuk Nabi, dan Nabi pun bergunting. Maka automatik Nabi terbebas daripada ihram. Maka baliklah Nabi ke Madinah tanpa ihram. Maka terkejutlah kafir Quraisy sebab Islam balik tanpa ihram. Tetapi Nabi cerdik. Tak kala Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah, rupanya Nabi cerdik, hanya berundur sekejap je. Nabi masuk balik lepas tu 8 hijrah, 9 hijrah, 10 hijrah, dan umat Islam pun boleh masuk ke Mekah tanpa ada pembunuhan. Sebab itulah Nabi pun buat umrah tahun 8 hijrah. Ya tak, yang kita cerita semalam Ja'ranah, ya, Ja'ranah tahun 8 hijrah kita pergi Ja'ranah, nampak tak? Sebab itu Nabi masuk 9 hijrah dan akhirnya tahun ke 10 hijrah, nampak tak? Nabi cerdik, umat Islam di Mekah jangan dibunuh. Sebab itu Nabi dah ada kekuatan dalam Mekah. Sebab itu tahun ke 10 hijrah Nabi dah tahu dah dalam Mekah tu banyak umat Islam tu dah, jangan dibunuh umat Islam di Mekah. Nabi datang tahun ke 10 hijrah, iaitu Fathul Makkah. Nabi pun menyerang Mekah, membuka kota Mekah. Sebab itulah Mekah telah ditawan. Dan daripada perjanjian Hudaibiyah inilah tahun ke 11 hijrah Islam itu memegang Mekah. Daripada perjanjian Hudaibiyah ini perancangan Nabi cerdik, Islam boleh masuk Mekah, boleh letak orang Islam kat Mekah. Dan tahun ke 11 hijrah Nabi pun menuju ke Mekah melakukan ibadah haji. Dan kemudian Nabi pun pulang dan disebut Hajatul Wada', haji sama tinggal. Tak sampai 2 bulan Nabi balik Madinah. Nabi pun dikatakan kering atau sakit. Nabi pun meninggal dunia. Sebab itu dipanggil Hajatul Wada', haji selamat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cerita Hudaibiyah. Bagaimana dengan tempat yang macam ni saja Nabi boleh menawan Mekah. Nabi boleh masuk Mekah. Nabi boleh masukkan orang Islam ke Mekah. Nabi boleh selamatkan umat Islam ke Mekah dengan syarat Nabi berundur. Ingat tak cerita Gosur? Nabi dan rombongan daripada Mekah ke Madinah. Selepas Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ansha'na mahuzrun, depan kanan kiri Sayyidina Ali menyamar tempat Nabi tidur, ingat tak? Tapi Nabi bertanggungjawab. Nabi hanya pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, umat Islam yang lain Nabi suruh ikut jalan lain, nampak tak? Begitulah Nabi Muhammad mengajar kita. Falsafah yang keempat, sebagai ketua kita kena lindung orang di bawah kita, nampak tak? Jadi kat sini nampak tak, Nabi melindungi umat Islam kerana nak selamatkan umat Islam kat Mekah. Nabi sanggup berunduk. Tetapi taktikanya berunduk itu tak seperti kalah. Rupanya Nabi main arah belakang. Tahun ke-8, 9, 10 umat Islam dah boleh masuk dan menawan Mekah. Dan akhirnya hari ini nampak kita boleh masuk Mekah selama-lamanya. Itulah hikmah falsafah boleh pergi ke Hudaibiyah. Maka Mekah itu ditawan oleh Islam daripada kisah Hudaibiyah. Kalah itu tak semestinya kalah, berunduk itu tak semestinya penakut. Maka sebab tu orang lelaki kat rumah, kalau apa-apa dengan isteri, berunduklah. Bukan sebab kita takut, kita sayang isteri. Abang pergi belikan. Selalu isteri pun kata, kau tengok bapak kau takut, aku suruh dia takut. Dia tak tahu sebenarnya bukan kita takut dengan dia, kita pergi belikan, kita sayang dia. Dalam masa sama kita pergi belikan, kat kedai ikan tu ada janda senang. Contoh, janganlah marah puan dah kata, biar aku ustaz ni ngajar suami aku. Sebab itulah nikmat, jangan marah. Sebaliknya berlaku di Hudaibiyah, nampak tak? Jadi tuan-tuan tengok sebelah kanan ustaz. Maka ada yang bertanya, Ustaz Luqman, adakah pokok ini yang diceritakan dalam kisah sejarah itu? Bukan yang ini. Tetapi pokok yang tanam di depan ini adalah nak bagi tahu simboliknya bertentangan ke sini. Maka ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu, maka umat Islam yang selebihnya, the rest, telah mengetahui bahawasanya perkemahan Nabi di bawah pohon Hudaibiyah atau pokoknya di bawah pohon yang rendang. Tak sangka akhirnya apa saja sejarah Nabi dapat tak kat Mekah berlaku khurafat, nampak tak kat Madinah berlaku khurafat. Akhirnya umat Islam datang ke Hudaibiyah. Ramai yang datang ke pokok, menyembah pokok. Macam mana saya cerita dekat Masjidil Haram kan, ada yang sembah batu kan, batu Abi Kubais kan tak? Akhirnya ramai yang berkhurafat di pokok yang dikatakan tempat Nabi berkemah. Dan sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab datang. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab mau lepas pokok tersebut. Sebab itulah dikatakan tiada lagi pohon itu. Jadi jangan kata yang ni, ini hanya simbolik aja nak bagi tahu. Di depan ini dulu ada satu pohon yang besar, tempat perkemahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah cerita Hudaibiyah. Dan bagaimanakah monumen ini berlaku, Ustaz? Adakah ini monumen yang dibuat oleh zaman Nabi? Ini tidak. Inilah yang berlaku seperti Madinah. Maka di bawah kerajaan Abbasiyah, maka mereka di bawah Sayyidina Umar Abdul Aziz, mereka telah mendirikan masjid-masjid batu-batu seperti ini zaman Abbasiyah Utsmaniyah, nak menunjukkan kepada umat Islam ketika itu ada sejarah Nabi yang sebelumnya. Jadi ini semua bukan zaman Nabi, ini batu zaman-zaman Sayyidina, zaman Umar Abdul Aziz, zaman kerajaan Abbasiyah Utsmaniyah. Boleh?
Alhamdulillah, inilah Hudaibiyah. Dan akhirnya rakyat Malaysia, jemaah dunia datang, terbalik pula. Dia tengah gambar, dia tulis sini pula, Lemah Love Maes selama-lamanya. Apa dia ingat ini Teluk Cempedak dekat Kuantan ke? Dan tuan-tuan puan, itulah dia. Jadi kita tak nak buang masa, kita dah tak sabar nak masuk media Hudaibiyah. Dan saya nampak pun ramai mata-mata dah kuning nak pergi beli nak beli apa, susu unta ataupun nak beli barang-barang. Tapi ingat amaran daripada Ustaz, jangan sesekali beli botol susu yang warna kuning. Botol susu warna putih boleh, itu susu unta. Tapi jangan beli banyak. Kalau beli banyak kan lain macam lah. Jangan beli botol susu yang warna kuning. Yang warna kuning tu memang betul unta. Ada orang kata kalau minum kuat boleh jadi ubat. Itu bahaya. Itu air kencing unta. Kalau kita pakai khurafat, konon-konon kalau ketak mata tak nampak. Kalau ketak benda tu kuat, itu namanya air kencing unta. Jadi jangan beli sebab benda tu najis. Baik-baik, sekadar itu saja. Puas hati. Ada beza tak 5 kali pergi umrah dengan Faizin kali ni? Ada beza? Terbaik. Pengesiannya macam mana? Dapat rasa tak tuan? Alhamdulillah. Kalau saya nak ceramah lagi ni kan tak balik pula. Jadi sebab itulah, boleh tuan? Okey? Boleh puan yang rakam? Inilah nikmat Hudaibiyah di sebalik cerita Hudaibiyah. Baik, sekian saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku li qouli hadza, assalamu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh tak? Daripada Mekah ini hartanya milik Siti Khadijah. Begitu besar dia kekayaan beliau. Maka ketika Rasulullah baring di atas riba beliau, maka menitis air mata Sayyidatina Khadijah, lalu jatuh di atas pipi Rasulullah. Terbangkit Rasulullah dan terkejut, lalu bertanya kepada Siti Khadijah, "Wahai isteriku, wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Apakah kau kesal berkahwin dengan aku? Apakah kau kesal pada saat dulu kau menjadi seorang bangsawan hartawan, dan sekarang kau menjadi manusia yang tidak ada apa-apanya? Apakah kau kesal berkahwin dengan aku dengan keputusan kau ini?" Maka kata Sayyidatina Khadijah, "Demi Allah, ya Rasulullah, wa Muhammad, wahai suamiku yang kucintai, demi Allah, aku bukan menangis kerana kecewa berkahwin denganmu. Aku bukan menangis kerana kesal berkahwin denganmu. Aku cuma hanya memikirkan satu perkara. Aku hanya terfikir, segala harta-hartaku sedang kuhabiskan untuk jalan Allah, untuk engkau berdakwah, wahai suamiku. Aku menangis, aku khawatir, sedangkan perjalanan dakwahmu masih belum selesai. Aku khawatir kalau sekiranya aku dijemput oleh Allah, maka aku tidak sempat membantumu, tidak dapat membantumu untuk mengembangkan agama dakwah ini, kerana aku sudah tiada dan hartaku pun sudah habis digunakan olehmu ke dalam dakwah kepada Allah. Maka aku pinta, wahai Rasulullah, aku pinta, wahai Nabiullah, aku pinta, wahai suamiku yang aku cintai, ketika saat itu aku sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kau sedang menjalankan dakwah dan dakwahmu masih belum selesai, maka ketika itu kau galilah lubang kuburku, kau ambillah tulang belulangku sekiranya kau perlukan untuk menyeberangi sungai, jadikanlah ia sebagai pendayung untuk kau sampai ke kepulauan seberang untuk menyampaikan agama Allah." Begitu berat begitu besar sekali pengertian Sayyidatina Khadijah, perhatian Sayyidatina Khadijah
cinta Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam sirah bahawasanya Sayyidatina Khadijah akan datang jumpa Rasul, dan Rasul akan beribadah di Gua Hira, menyendiri kepada Allah, beruzlah kepada Allah, ataupun berkhulwat kepada Allah, menyendiri kepada Allah sekitar kadang 4 hari, kadang 5 hari, kadang 1 minggu. Dan bekalan makanan daripada mana Nabi dapatkan? Sayyidatina Khadijah datang panjat. Sayyidatina Khadijah panjat. Bahkan dikatakan dalam satu sirah, bahkan ketika Sayyidatina Khadijah panjat, mana satu saat Sayyidatina Khadijah ini sarat. Kalaulah persepsi kita, tuan-tuan, kalau persepsi kita, ya Allah, apalah suami dia ni, isi sarat mengandung, hantar makanan kat dia, dia duduk lepak je dalam bilik, dia duduk lepak je dalam hutan, dia duduk lepak saja dalam gua, seronok. Isteri dia salat, hantar makanan. Tapi itu tidak terjadi kepada Rasulullah SAW. Ini membuktikan akan kecintaan seorang isteri yang sanggup untuk berbakti kepada suaminya selagi suaminya itu berbakti kepada Allah. Inilah yang telah disebutkan oleh para alim ulama. Apabila seorang suami itu berbakti dengan langsung, apabila seorang suami itu berbakti dan mengorbankan dirinya hanya untuk Allah dan Rasul, hanya untuk mencari keredaan Allah dan Rasul, Allah akan jadikan antara pengikut setianya yang taat adalah di kalangan isteri. Kerana apa? Kerana tidaklah suami itu taat kepada Allah, maka Allah akan jadikan isterinya taat kepadanya. Tapi kalau suaminya itu mengharapkan ketaatan isterinya dalam keadaan ia mencari kemurkaan Allah, maka amat sukar untuk dia mendapatkan isteri yang taat, kerana dia sendiri tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah cerita yang berlaku di Gua Hira, yang mana Sayyidatina Khadijah panjat, yang mana pada saat itu belum lagi ada tangga. Macam mana lereng-lereng yang dilakukan, dan kalian sebentar lagi akan panjat. Kedudukan Gua Hira itu di lereng, di atas puncak, di lereng, bukan di atas betul-betul, di lereng. Di atas kita akan turun lereng. Lereng ni kalau tak jalan elok-elok, dulu tak ada pegangan, maka boleh terjatuh. Tapi sekarang sudah ada pegangan, jadi sudah dapat pemegang. Seperti mana yang Ustaz Rahman cerita, orang-orang yang duduk di sana, simen tangga sebagai inisiatif untuk memberi bantuan kepada jemaah-jemaah dalam ekspedisi Gua Hira, mendaki Gua Hira. Ya, kalau lah kita nak ukur senang ceritanya, Gua Hira kita tak lepas, jangan cerita pasal Gua Sur. Ya, Gua Hira tak lepas, jangan cerita Gua Sur. Ya Jizul, Gua Hira di pada bawah, Allah Masya Allah, Allah Masya Allah, Allah Masya Allah, jangan cerita Gua Sur. Gua Sur lagi tinggi, Gua Sur lagi curam. Gua Hira pun dah tinggi, Gua Sur lagi tinggi. Kerana Gua Sur dipilih Nabi untuk bersembunyi, Gua Hira dipilih Nabi untuk ibadah, bukan sembunyi. Maka sembunyi lebih sulit. Sembunyi tu orang cari tempat lebih sulit. Ya. Jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan sampai. Maka sebelum sampai, saya terangkan dahulu, naik ke atas, siapa ada torchlight, dia alu-alukan pakai torchlight, ataupun torchlight handset pun dah cukup dah. Kalau tak ada bawah tu ada orang jual torchlight, belilah sikit, satu panduan. Kemudian panjat sekadar mampu. Saya tak wajibkan sampai atas, panjat sekadar mampu, kerana kalian akan dibiarkan, ya, akan dibiarkan seberapa mungkin mampu panjat. Kemudian dah sampai tempat yang mampu, turun semula. Bas memang sudah sedia, nanti tinggal masuk saja dalam bas. Ya, ketika kita sampai ini di kaki bukit, kita akan dibawa oleh mobil van untuk naik ke kaki bukit sebenar untuk mula memanjat, mula mendaki. Ya, jadi hati-hati penting, hati-hati dan penting. Ya, boleh cuba panjat sekadar mampu, jangan paksa-paksa sangat. Jangan paksa-paksa sangat, kerana kita memang bukan ahli mendaki. Ya, Algeria badan dia besar-besar, badan dia XL, XXL, tapi dia mampu sampai atas. Perempuan
sekolah tingkat 1 dah semput, maka semampunya lah, maksudnya semampunya. Okey, itu. Kemudian kalau kita rasa kita dah ke atas tu, dah dianjurkan kalau dah sampai atas tu, janganlah lama-lama dalam gua tu. Kenapa Ustaz? Buat kesianlah orang lain ramai, kan? Di mana kita tahu guru kita sebut dalam tu memang tak boleh ramai-ramai, dalam 2 ke 3 orang je. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. And the more that I have, more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise, the home of satisfaction. Just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from the never take fire. Your worth will never follow you, relatives won't save you, only your deeds will do you good. So now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you.